人到中年真的不能不认老啊！只要长时间坐着工作，就容易腰酸背痛、肩膀酸痛，然后颈椎痛，不然呢就是压力大到失眠，真是不好过。不过馆长最近用了这一款 Ionic Plus 爱赢人参保健贴之后，这些情况还真的是有所改善不少。这样一张小小张的一片，其实它有24种功效，堪称是血管的救星。如果你有血气不通、湿气重、皮肤敏感等等问题，可以试试看这一款100%从韩国进口的保健贴。它采用4种天然珍贵的成分，没有化学添加物，任何群体都可以安全使用。有兴趣了解更多的话，资讯栏有相关的详情。Salam sejahtera, apa khabar saudara dan saudari? Saya Lam Chi Feng, Lan Zhifeng ucapkan salam kepada tuan-tuan dan puan-puan dan pengikut penonton FB Feng Ren Guan. Wawancara secara live ini juga sedang disiarkan dalam platform Cincai Dama, Cincai News dan Xing Shen Huobao iLive Post. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton. 欢迎大家收看和收听这一期由 Medicos Marketing 为你冠名赞助的疯人馆，这是一档有料、有用、有趣的访谈。我是馆长蓝志峰。今天第57期非常特别，我来到了马六甲，而这次的访谈呢，将以国语进行，华语为副。Wawancara ini akan berlangsung secara live di Melaka. Bersama saya adalah 3 tokoh pemimpin Pakatan Harapan di Melaka. Yang pertama, Tuan Haji Adli Zahari, pengurusi Pakatan Harapan Melaka, pengurusi Parti Amanah Negara Melaka, calon Ketua Menteri Pakatan Harapan Melaka, merangkap calon PHN 17 Bukit Katil. Selamat datang. Ya, terima kasih. Di sebelah kanan saya Yang Berhormat Datuk T. Kok Kiew Chen Guo Chiu, pengurusi Parti Tindakan Demokratik DAP Melaka. Selamat datang. Terima kasih. Dan di sebelah kanan saya adalah yang berbahagia Datuk Halim Bacik, pengurusi Parti Keadilan Rakyat PKR Melaka. Selamat datang. Terima kasih. Okey, saya teruskan kepada soalan. Jadi pilihan raya negeri Melaka sudah berjalan 1 minggu. Okey. Jadi bagaimana Tuan Haji sebagai pengurusi Pakatan Harapan Melaka melihat dan menilai sambutan dan juga respon daripada para pengundi? Okey, Assalamualaikum dan terima kasih teman-teman Datuk T, Datuk Halim dan juga terima kasih kepada memberikan ruang kepada kami untuk berbincang. Dan kita tahu bahawa kita dah melalui proses penamaan calon dan juga sekarang ni kita sudah melalui proses di mana kita melakukan kempen. Dan kita tahu bahawa kita berada dalam pandemik COVID-19 walaupun kita sudah di fasa 4. Aktiviti sosial sudah banyak berlaku. Tapi kita tahu bahawa kita menghadapi beberapa SOP yang menghalang kita daripada melaksanakan proses demokrasi secara biasa. Dan sudah barang pasti kita tahu bahawa kita melalui cara berkempen dengan norma baru. Tetapi dalam masa yang sama kita juga memanfaatkan media sosial kita untuk menyampaikan maklumat. Kerana dalam fokus 1 minggu ni adalah proses kita memperkenalkan calon-calon kita. Dan dalam masa yang sama kita juga sudah melancarkan Pelan Tindakan Maju Bersama Harapan, iaitu agenda-agenda tindakan yang harus kita lakukan sekiranya kita diberikan mandat oleh rakyat. Saya yakin 28 Dewan Undangan Negeri ini secara asasnya masyarakat dalam tempoh ini kita mencapai sasaran kita. Okey, Tuan Haji Adli, sekarang kita masuk pusingan yang kedua sebab fasa pertama 7 hari first round dah habis. Sekarang masuk second round. Jadi second round, adakah strategi akan berubah sikit bila masuk second round? Maksudnya start hari Ahad sampai hari Sabtu yang akan datang, sampai hari mengundi. Adakah sebarang strategi akan tukar ataupun ikut biasa? Ya, kalau kita lihat memanglah kita sebenarnya dalam Pakatan Harapan kita ada fasa-fasa sehingga hari mengundi. Jadi memang minggu depan kita akan masuk fasa baru, di mana fasa baru kita lebih banyak kita berikan penekanan kepada penyelesaian
masalah rakyat negeri Melaka. Kerana kita tahu di Melaka ini banyak isu yang berkaitan dengan kesihatan, ekonomi kita, pekerjaan, apatah lagi isu-isu yang sudah lama tak dapat diselesaikan seperti mana banjir, seperti mana isu air kita untuk tempoh jangka masa panjang. Begitulah isu-isu yang melibatkan isu tambakan laut dan seumpamanya. Jadi fasa ke depan adalah kita banyak membincangkan tentang penyelesaian kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat, dan saya fikir Pakatan Harapan sudah bersedia untuk itu. Kenapa? Kerana kita 22 bulan kita pernah mentadbir dan kita ada track record kita. Jadi itu menjadi asas kepada kita untuk kita membincangkan. Kita 22 bulan, sepatutnya kita masih ada 5 tahun dalam tempoh itu, tapi oleh kerana sudah dibubarkan, jadi kita sudah merancang 5 tahun akan datang, apa yang mahu kita lakukan berdasarkan pengalaman kita 22 bulan. Okey, balik pada Dato' Halim, apakah isu yang paling mendekati pengundi yang menyokong PKR? Apakah masalah ataupun soalan yang mereka bangkitkan, yang mereka menyuarakan kepada calon-calon PKR dalam sepanjang 7 hari kempen ini? Okey. Masalah yang utama yang biasa pengundi bangkitkan, contohlah di pengundi di luar bandar. Dia contoh dia kalau contoh kebajikan bagi warga tua, dia masalah permohonan kebajikan, zakat. Ini jadi masalah pada warga emas ni, yang juga yang memang warga emas yang di kampung ni lah. Contoh macam kita di Pakatan Harapan dulu, kita pemudahkan. Permohonan JKM ni tidak melalui ketua kampung dan juga wakil rakyat kawasan. Jadi YB masa tu Adri sebagai ketua menteri ubah semua tu, isi borang terus hantar pada JKM, memudahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di segi rangkaian internet di kawasan luar bandar cukup bermasalah. Contoh bila PKP, pembelajaran melalui online, memang kebanyakan pelajar-pelajar ketinggalan. Sebab masalah rangkaian ni memang cukup bermasalah di kampung. Dan juga di segi peluang pekerjaan. Bila peluang pekerjaan ni berlaku, bila COVID berlaku, kilang-kilang banyak mengurangkan pekerja dan juga ada kilang-kilang yang ditutup. Jadi ini masalah-masalah yang utama yang biasa dibangkitkan bila kita berjumpa pengundi. Jadi insya-Allah bila kita dapat menubuhkan kerajaan baru selepas pilihan raya ini, masalah-masalah ni memang ada dalam kita punya maju bersama harapan tu. Kita dah perjelaskan dan juga kita akan selesaikan masalah yang timbul. Benda tu kecil tetapi tak diselesaikan semasa BN-PN dimerintah. Okey, 11 kerusi yang ditandingi oleh PKR, berapa kerusi yang chances dia lebih tinggi? Lebih daripada 50% chances tu kali ni boleh ambil balik, boleh menang. Pada PIU yang lepas, keadilan menang pada 3 seat, iaitu Macap, Rebia dan Kerebang. Tapi pada PIN yang akan datang ni, kita akan buat tambahan insya-Allah pada 4 seat untuk melonjakkan lagi keadilan, DAP dan Amanah menubuhkan kerajaan Melaka dengan majoriti yang lebih dalam PIS saja. Boleh kongsi tak 4 kerusi mana yang sudah ditarget, sudah jadi sasaran? Yang pertama, RIM, Asahan, itu Lendu, Payung Rumput. Kenapa Lendu? Sebab Lendu ini kawasan Ketua Menteri, mantan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman. Bagaimana keyakinan ini datang dari mana? Okey, sebab di Lendu ni, dia ada undi campuran lebih kurang dalam 23%. Oh. Di sini kita melalui media sosial iaitu phone bank, kita dapat respon daripada pengundi ni direct. Walau memang kita tak boleh jumpa dengan SOP, tapi kita menggunakan media sosial dengan phone bank. Kita direct dengan pengundi dan juga kita edarkan risalah dan juga di kedai-kedai kopi. Respon cukup baik. Walaupun ni tempat ketua menteri, sebab PIU 14 dulu dia menang cuma 600 lebih.
Jadi kita bila PH ditumbangkan pada tahun 2020, kita terus dekati rakyat. Semasa tu PKP bermula. Kita menyediakan kit makanan. Walaupun kerajaan bagi, tapi kerajaan bagi ada tempat-tempat tertentu. Kita mengedarkan kit makanan ni tanpa mengira ideologi politik. Di situ kita tengok respon pengundi di kawasan kampung mula nampak. Dan asahan sebab calon Pakatan Datuk Seri Idris Harun ataupun ada apa-apa value added bagi calon Pakatan Harapan di asahan. Pada saya memang ada value added sebab dia mantan Ketua Menteri dan juga sambutan cukup luar biasa. Macam tadi saya ada program Datuk Seri Anwar turun di asahan, nampak sambutan pengundi cukup bagus. Mana daripada estate, daripada golongan orang asli, nampak memang dia punya respon cukup bagus. Okay. Balik pada DAP, 8 kerusi, 100% win. Jadi dalam PRN kali ini, 8 kerusi, 100% menang juga. Ataupun ada apa-apa kawasan yang dikira agak grey sikit, bukan semua putih. Memang kita harap kali ini kita dapat diberi mandat baru untuk membuatkan kerajaan baru semula. Dan dalam untuk mendapat mandat baru ini kita harap DAP kita mesti memenangi kesemua kursi tersebut. Memang saya tak menafikan ada beberapa kursi yang agak mencabar seperti Beban yang saya tandingi, Gadik, Pengkalan Batu dan Duyung. Tapi kita nampak dari segi apa yang berlaku beberapa hari ini, kita nampak satu perubahan, satu kemajuan yang cukup memberangsangkan. Semakin ramai penyokong kita bergerak bersama kami. So saya yakin jika ini berterusan, lebih ramai penyokong kita, rakyat. Sebab ini perang ni kalau nak menang, DAP nak menang ke 8 kursi atau Pakatan Harapan nak membentuk kerajaan sekurang-kurangnya 15 atau 18 hingga 20. Kami harus berganding bahu. Pakatan Harapan memerlukan tenaga berganding bahu dengan semua penyokong kita, rakyat jelata untuk lawan PN atau PN. Saya yakin jika ini berterusan, kita mampu melakukan yang terbaik dan kami yakin kami akan diberi mandat untuk menubuhkan kerajaan yang baru di Negeri Melaka. Terima kasih. Bagaimana dengan amanah 9 kerusi? Ya, kita tahu bahawa amanah bertanding di 9 kursi. Kita ada 2 kursi yang pernah kita menangi dan untuk kali ini kita ada tambahan beberapa kursi menang seperti mana di Teluk Emas. Dan begitulah juga kalau kita lihat macam di Merlimau, kalau pilihan yang lepas kita kalah sekitar 130 undi, itu antara kursi sasaran kita. Di samping itu tambahan bagi kita adalah kita letakkan calon kita yang ada banyak pengalaman juga yang sama dengan kita, itu di Pantai Kundur. Di samping kalau kita tengok potensi baru kita adalah di Tabuh Naning sebenarnya. Tabuh Naning ini calon kita pernah menjadi penyelaras dan dia cukup efektif kerana dia dapat berkomunikasi dengan semua pihak di Tabuh Naning itu. Dan di samping itu kalau kita lihat daripada 6 kursi yang kita sasarkan ini, kita ada 3 lagi kursi, iaitu di Serkam, lepas tu di Kuala Tinggi dan juga Air Limau. Memang kursi-kursi ini adalah kursi-kursi luar bandar. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat macam di Kuala Tinggi, di Air Limau dan juga di Serkam, antara kesan terbaik di peringkat bawah ini adalah program-program yang kita buat dikala kita memimpin Pakatan Harapan itu 22 bulan itu. Dia memang banyak terkesan kepada masyarakat luar bandar. Kerana saya ambil satu contoh macam program campus untuk warga emas. Kalau kita tengok program ini sebenarnya dia meliputi hampir keseluruhan daripada negeri Melaka. Tak ada kampung yang tak ada dapat program kita. Begitulah susu untuk makanan. Begitulah juga dengan rumah peduli. Sebenarnya antara rumah peduli yang terbanyak yang ada di negeri Melaka ni dibuat di Serkam. Ada 15 rumah peduli yang kita buat di Serkam itu. Dia memberi kesan kepada rakyat sebenarnya. Jadi berdasarkan kepada itu, saya tak menafikan bahawa amanah memang mempunyai peluang di 6 kursi daripada 9 yang kita tandingi. Walau bagaimanapun kursi-kursi yang lain itu memang kita harus bekerja keras. Kita tak nafikan bahawa kita masih lagi di belakang. Tetapi kita sebenarnya masih mempunyai peluang. Kalau kita dapat menyampaikan mesej kepada masyarakat bahawa mereka harus memberikan peluang terbesar kepada Pakatan kerana kestabilan politik itu datang daripada sokongan besar rakyat. Pagi tadi saya datang Melaka melalui Plus Highway dan bila masuk tol Aikro nampak banner banyak batin itu
bendera. Tapi bila masuk kawasan luar bandar, nampak Perikatan Nasional punya panji-panji bendera dan juga ada Abah Tan Sri Muhyiddin. Jadi bagaimana pemimpin Pakatan Harapan melihat kekuatan pihak sebelah, khususnya Perikatan Nasional di mana mereka menjadi kerajaan sebelum ini? Saya mula dengan Dato' Halim. Okey, untuk menjawab pertanyaan ini, memang kita faham Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional ni dia kerajaan di pusat. Dia kongsi kuasa di pusat. Di Negeri Melaka dia berebut kuasa. Jadi persaingan tu antara dia cukup kuat. Dia berlawan sesama. Tapi di bahagian Pakatan Harapan kita tak ada apa masalah. Kita jangan tengok daripada bendera tugas tapi di lapangan kita kurang. Macam Pakatan Harapan, kita di lapangan kita lebihkan. Sebab kita yang penting pengundi. Kita takut juga kita punya panji-panji dari segi banner, billboard, tapi kita design buat cara lain. Dia tak perlu banyak, tapi ada satu pun sudah memberi gambaran kita Pakatan Harapan berada di kawasan tu untuk bertanding. Yang panji-panji ni pada saya tak ada masalah pun. Sebab kita banyak berjumpa pada pengundi-pengundi di lapangan. Tuan Haji, bagaimana three corner fight ni? Apakah Saya ada jawapan kepada bendera Perikatan Nasional yang banyak itu. Saya tahu jawapan dia. Kerana kita tahu dalam Perikatan Nasional ni ada kerjasama antara PAS dan juga Bersatu. Saya pernah duduk dalam PAS. Bendera ini jangan lawan dengan PAS. Kerana itu kekuatan PAS. Kerana dia memang mempunyai tenaga sukarelawan. Sebab itu kalau kita tengok di luar bandar ataupun di kawasan-kawasan yang di mana-mana Perikatan Nasional bertanding, memang kita akui bahawa bendera mereka banyak. Kerana dalam sejarah pilihan raya ni yang boleh melawan bendera BN ni hanya PAS saja. Tidak ada parti-parti lain. Kerana itu memang tugas mereka. Tapi saya fikir dalam pilihan raya itu bukan segala-galanya. Dalam pilihan raya yang paling penting adalah sokongan daripada rakyat. Kita di Pakatan ada track record kita 22 bulan. Perikatan Nasional di Melaka tidak ada. Itu sebab dia jual abah dia. Sebab kerana itu di Melaka mereka tidak punya ruang untuk itu. tak boleh dijualkan? Tidak, bukan semua boleh dijual di situ. Dia tak laku untuk rakyat. Jadi yang paling penting bagi saya adalah apa yang mahu kita sampaikan kepada rakyat berdasarkan kepada track record kita. Dan itu sebab bila disebut tentang panji ataupun gambaran, kita memang mempunyai beberapa strategi kita. Kerana kita tahu bahawa dalam tempoh ini kita akan lengkapkan semua proses kita untuk mengenal Pakatan Harapan itu dalam konteks sama ada bendera, billboard kita dan sebagainya. Cuba untuk ke depan itu saya fikir fokus kita macam tadi disebut oleh Dato' Halim adalah untuk sampaikan maklumat itu kepada rakyat melalui risalah kita, melalui panggilan telefon kita, melalui media maya dan juga media mainstream juga. Jadi adakah three corner fight antara barisan, perikatan dan pakatan plus bebas memberi manfaat kepada harapan ataupun susah nak bilang dulu? Dia kalau kita lihat dalam konteks kita, kalau dulu kita selalu menyebut pakatan ini kelebihan dia adalah di kawasan-kawasan campuran. Ini orang selalu menyebut begitu. Tetapi sebenarnya kalau kita memimpin, kita pernah membuat satu kajian yang dengan kerjasama sebuah universiti. Sebenarnya kalau kita memimpin 22 bulan itu, sokongan Melayu kepada Pakatan Harapan itu ada di setengah-setengah DUN itu mencecah sehingga 57%. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kita tidak lagi dalam Pakatan Harapan bermain dalam konteks kawasan campuran itu milik Pakatan. Tidak begitu. Kerana kita lebih banyak melihat kepada apa yang telah kita berikan kepada rakyat. Sebab itu dalam apatah lagi bila berlaku konteks 3 penjuru ini, kawasan-kawasan yang 80% Melayu pun sebenarnya Pakatan Harapan mempunyai peluang itu. Ini yang disebut seperti mana yang kita sebut sebagai merlimau. Ataupun kita sebut di kawasan-kawasan luar bandar kita seperti mana Lendu tadi disebut. Walaupun dia kawasan Ketua Menteri, tetapi kita melihat bahawa banyak juga program-program Pakatan Harapan dan juga rumah-rumah rakyat itu kita bina. Termasuk di kawasan di Dun Lendu itu sendiri. Jadi saya fikir ini adalah peluang yang terbaik untuk Pakatan Harapan. Bukan sekadar kita melihat kepada komposisi kaum, tetapi kita juga melihat kepada keberkesanan program-program yang telah kita laksanakan di kala kita memerintah. Sebab kalau ada analisis yang mengatakan bahawa kalau lihat peta Melaka, kekuatan Pakatan Harapan di Melaka Tengah, di utara dan di selatan itu
kebanyakan kawasan luar bandar dan itu adalah milikkan PN dan juga BN. Adakah situasi sekarang sudah berubah? Itu sebab saya sebut tadi. Sebenarnya Pilihan Raya kali ini adalah menguji sejauh mana dasar-dasar Pakatan Harapan itu berkesan. Memang Pakatan Harapan dia kehilangan di kalangan undi bersatu. Tetapi kita tak nafikan bahawa bukan keseluruhan mereka yang di kalangan bersatu itu terus keluar daripada sokongan mereka kepada Pakatan Harapan. Kerana sebahagian, saya ambil satu contoh. Macam di Asahan. Cawangan-cawangan bersatu, ada 8 cawangan bersatu di Asahan itu, selepas daripada kerajaan kita jatuh, mereka menyertai amanah. Ini menunjukkan bahawa masyarakat di luar bandar bukan membawa maksud mereka tak boleh bila katakan bersatu keluar, mereka ikut semuanya bersatu. Di akar umbi ini tidak begitu. Sebab itu kekuatan kita di luar-luar bandar ni adalah MPKK kita. Banyak lagi MPKK kita yang dulu kita wujudkan sehingga di kampung-kampung ini masih kekal sehingga hari ini. Yang paling mudah saya sebut tadi bila saya pergi ke Don Bemban tadi, program terakhir saya dengan Datuk T di satu kampung di Don Bemban itu. Sebenarnya majlis yang saya pergi yang terakhir itu diajak saya pergi kenduri lah, makan kenduri di rumah dia itu. Mereka adalah MPKK sebelum daripada itu. Dan mereka kekal sehingga hari ini. Dan mereka itu adalah penyokong kita dikala kita jadi kerajaan. Sebelum kita jadi kerajaan dulu, mereka bukan penyokong kita. Jadi maknanya mereka kekal bersama kita. Jadi bolehkah saya simpul bahawa polisi dan juga dasar yang dijalankan oleh Pakatan Harapan pada 22 bulan yang lalu sudah membuahkan hasil dalam pilihan raya negeri kali ini? Dia sebenarnya di sinilah kita nak tengok hasil kita daripada 22 bulan. Dan saya yakin memang istilah yang digunakan membuahkan hasil itu memang saya tak nafikan bahawa dia memang memberikan hasil daripada apa yang telah kita lakukan kepada rakyat itu. Kerana bagi saya yang penting adalah once kita beri sesuatu kepada rakyat, itu adalah tanggungjawab kita. Jadi terpulang kepada rakyat untuk membuat penilaian sejauh mana kita bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas kita sebagai kerajaan. Okey, saya balik kepada Datuk T. Datuk T pindah kawasan daripada kawasan Putih, Bandar Hilir ke kawasan Kelabu, Grey Area Bemban. Jadi bagaimana Datuk melihat sentimen pengundi Melayu khususnya di kawasan di Dun Bemban terhadap DAP? Seperti yang saya ulang banyak kali, ramai tanya-tanya saya kenapa saya pindah dari satu kawasan, satu kerusi yang saya sudah tanding 3 kali dan menang selesa daripada majoriti 4,000 pada kali pertama, lepas jadi 8,000 lebih untuk kali kedua, lepas jadi 11,000 untuk untuk yang kali ketiga. Kenapa saya pindah daripada satu yang lebih selamat ke satu kawasan yang lebih mencabar? So, tadi saya dah sebut memang kita harap PRN ni, Pilihan Raya Negeri ni, kita harap kita dapat mandat baru untuk menubuhkan kerajaan. Dan untuk menubuhkan kerajaan, kita perlu Melaka ada 28 kursi, kita perlu menang sekurang-kurangnya 15 dan kita harap kita dapat lebih, itulah 18 atau 20. Dan untuk menang 15 kursi ini, DAP bertanding 8 kursi seperti yang sebut tadi, dan 88 kursi itu kita harus menang. Kita perlu menang. Dan dalam 8 kursi, Bemban mesti menang. Bila dari segi strategi mantan adun tersebut memberi laluan dan saya telah mempesan untuk menawarkan diri saya untuk pergi sana. Sebabnya ialah kerana jika saya hantar satu orang baru, kawasan yang cukup mencabar, saya takut dalam keadaan kekangan dalam keadaan masa yang terhad dan SOP yang begitu ketat sehingga tak dapat berkemping langsung, saya takut orang baru mungkin akan menghadapi satu masalah atau satu yang cukup besar. Sebab itu saya ada sedikit pengalaman. Dan saya, walaupun dalam beberapa pengkat ini, walaupun saya adun Bandar Hilir, saya selalu pergi melawat kawasan-kawasan walaupun ada jamuan, tokong, orang meninggal. Kadang-kadang memang saya ada pergi sana. Dan saya dengan akar umbi sana, cawangan-cawangan DAP sana memang mempunyai satu hubungan yang cukup rapat, termasuk dengan Pakatan Harapan, dengan bantuan PKR dan Amanah. Saya memang ada hubungan rapat dengan mereka. Saya antara calon yang sesuai, paling sesuai untuk pergi sana. Di sana, tujuannya cuma satu saja. Kami nak menang Dun Bemban, kami nak menunjukkan kerajaan agar kita dapat melaksanakan dasar-dasar atau kebajikan yang mengutamakan rakyat. Itu paling penting. So di Dun Bemban ni, ramai saya sebut saya sebagai pengurusi DAP pergi kawasan yang mempunyai pengundinya lebih daripada 62% orang Melayu, 22% orang Cina dan 16% orang India. So bagi saya nak bergaul dengan orang Melayu tak ada masalah. Saya dengan Saudara Adi pun dah berpuluh-puluh tahun dah lama daripada Datuk Halim. Dan saya selalu beritahu dia orang, saya dilahirkan di kampung.
dibesarkan di kampung. Saya suka makan petai, saya suka makan sambal belacan, bergaduh dengan orang Melayu di kampung, bercinta dengan orang Melayu di kampung. Hidup saya memang dah selalu, memang saya orang kampung. Sudah serasi. Sudah serasi, ya. So hidup saya rasa saya pergi saya jalan sesuai. Saya mengenali budaya orang Melayu. Orang Melayu saya sebut mengenal saya. So dalam masa yang singkat saya pergi sana, saya cukup gembira. Memang saya dapat bantuan daripada rakan-rakan Melayu. Kita berjumpa dengan pengundi Melayu. Mereka memberi respon yang cukup baik, cukup memberangsangkan. Bagi saya tak ada masalah. Waktu DAP, dia boleh berada di kawasan China, DAP pun boleh pergi di kawasan Melayu. Dan dengan dengan sokongan dan bantuan rakan, kami mampu melakukan yang terbaik. Okey, satu soalan kepada Datuk Halim. Ada juga yang tertanya-tanya kenapa Datuk tidak bertanding pilihan raya negeri Melaka kali ini. Dan apakah peranan Datuk sebagai pengurusi PKR Melaka? Apakah strategi untuk memenangkan pilihan raya ini? Okey, untuk saya tidak bertanding pada PRN kali ini sebenarnya tak ada isu lagi dah. Dia peringkat awal tu adalah ketidakpuasan hati tu di peringkat akaumbi memang ada menyuarakan, tapi ini adalah keputusan parti. Saya di peringkat diri saya akur dan saya sendiri mendengar kepada akaumbi untuk membantu siapa pun calon yang dipilih oleh parti di pusat. Jadi pada saya sebagai pengurusi negeri, saya bekerja untuk kemenangan parti dan juga Pakatan Harapan. Saya membantu di semua DUN dengan Haji Adli dan juga Datuk T, membantu di segi akaumbi di setiap DUN yang kita bertanding tu ada akaumbi kita membantu si jentera di mana-mana kawasan dalam 28 DUN. Yang pasti saya nakkan Pakatan Harapan ni membentuk sebuah kerajaan yang kukuh dan melunaskan apa visi dan misi yang telah dilancarkan pada manifesto yang dilancarkan oleh pengurusi Pakatan Harapan Pusat iaitu Datuk Seri Amrin pada 10 bulan 11 yang lepas. Itu visi kita. Jadi bertanding tak bertanding tak ada isu lagi dah. Tak ada kecil hati. Tak ada kecil hati. Ini strategi parti juga. Okey, kita balik pada formula kemenangan Pakatan Harapan. Bagi Barisan Nasional, mereka kata okey, mereka ada track record yang bagus, tetapi bagi Pakatan Harapan juga mempunyai alasan yang sama, track record yang bagus. Bagi Perikatan sama juga. Jadi apakah winnable formula bagi Pakatan Harapan? Adakah ketiga-tiga parti komponen ini bersatu ataupun ada apa elemen yang boleh memenangkan Pakatan Harapan dalam PRN Melaka ni? Dia kalau kita lihat kekuatan Pakatan Harapan ni adalah kesatuan Pakatan Harapan itu sendiri. So itu kalau kita lihat dalam Pakatan Harapan memang kita daripada awal lagi walaupun kita menghadapi keruntuhan kerajaan tapi kita tetap kekal intact maknanya kita kekal bersatu. Sebab itu kita boleh menyelesaikan isu logo kita boleh memutamatkan kursi kita. Dalam masa yang sama kita boleh memutamatkan jalan kehadapan kita melalui apa yang kita panggil sebagai pelan tindakan kita. Dan saya tak nafikan bahawa sebenarnya Kerajaan Pakatan Harapan, kejayaan Kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan itu ialah hasil kerjasama kita. Dia bukan kerja buat saya seorang sebagai Ketua Menteri. Tetapi kalau tanpa dokongan daripada rakan-rakan EXCO, tapi yang paling penting juga adalah kita punya jentera di bawah ini. Sebab itu kalau saya, masa selepas saya jadi Ketua Menteri itu dah tak ada jadi kerajaan, bila saya pergi ke bawah ni, macam saya isi minyak ramai orang ucap terima kasih pada saya. Dia kata terima kasih kerana bantu kami. Sebenarnya siapa yang membantu mereka itu? Adalah MPKK yang memberikan bantuan, yang memberikan perkhidmatan kepada mereka. Sebab bukan bantuan itu datang daripada Ketua Menteri sampai kepada rakyat. Tidak. Tetapi jentera kita di bawah, MPKK antaranya. Sebab itu saya fikir ini adalah kekuatan Pakatan Harapan. Sebab itu dasar Pakatan Harapan dikala dia memimpin, bentuk-bentuk bantuan yang dia berikan tanpa ada mengira sama ada latar belakang politik. Ini adalah satu benda yang real tau. Kerana kalau kita lihat macam bantuan rumah peduli saya tengok ataupun bantuan kebajikan, dia tanpa ada garis politik. Dan bagi saya ini kekuatan Pakatan Harapan itu bila dia mahu masuki pilihan raya ini. Kesepakatan adalah satu perkara yang penting.
Yang kedua, bagi saya Pakatan Harapan ada kecekapan dalam memimpin. Sebab itu kalau kita tengok di kalangan exco kita dan di kalau kita memimpin itu banyak isu-isu yang berkaitan dengan apa yang selalu saya sebut sebagai kepintaran kerajaan itu memang diwujudkan. Kita ada Melcat sebagai contoh penambahbaikan kepada sistem pentadbiran kerajaan. Begitulah juga kita datang dengan polisi-polisi baru yang banyak yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Rumah sebagai satu contoh. Kita ada rumah sewa murah dengan harga RM150. Mungkin ramai orang tanya saya, betul ke rumah sewa itu RM150? Itu adalah betul dan kita lakukan. Dan begitulah juga kita ada program kita macam rumah belia, lepas tu rumah harapan dan sebagainya. Jadi bagi saya, memang Pakatan Harapan bukan sahaja mempunyai kesepakatan, tetapi mereka memang mempunyai kesungguhan untuk membantu rakyat dan dia dibuktikan dalam tempoh 22 bulan. Bagi saya ini pengalaman kita. Dan lagi satu kekuatan Pakatan Harapan saya fikir ialah rakyat di Melaka ini boleh buat perbandingan. Ini kelebihan yang ada pada kita. Kita memimpin 22 bulan, kerajaan yang sedia ada ni memimpin 18 bulan. Jadi dia boleh kata hampir samalah tempoh itu walaupun kerajaan Barisan Nasional sudah lama. Tetapi rakyat dalam tempoh penggal ini dia boleh ada dua kerajaan. Dan yang paling penting ialah dia boleh membuat perbandingan. Terutamanya di kalangan penjawat awam. Penjawat awam. Bagaimana penjawat awam di Melaka ini kalau kita lihat cukup ramai juga. Kaki tangan itu hampir 10,000 orang. Dan mereka ada keluarga. Jadi mereka boleh buat perbandingan macam mana kita layan dia. Macam mana kuasa yang kita berikan kepada dia. Compare antara. Dan dia boleh, sebenarnya penjawat awam boleh tahu mana kerajaan yang telus. Kerana dia berinteraksi dengan kita. Dia melihat macam mana kita buat keputusan. Macam mana kerajaan PH. Macam mana kerajaan BN dan PN yang buat keputusan. Dan dia boleh tahu kerajaan mana yang sepakat, kerajaan mana yang sebenarnya stabil, kerajaan mana yang tidak stabil. Dan dia boleh tahu apa isu yang berlaku dalam kerajaan. Jadi saya fikir dan rakyat secara umum boleh membuat perbandingan itu. Dan siapa yang terbaik dalam memberikan, yang selalu kita sebut antara isu kerajaan ini adalah sistem penyampaian. Kerajaan buat dasar sampai atau tidak kepada rakyat. Jadi saya fikir ini boleh dibuat perbandingan. Tapi biasanya penjawat awam dikira ataupun dilihat lebih pro-establishment. Ya. Tadi Tuan Haji kata ada 10,000 penjawat awam di Melaka. Jadi mungkinkah mereka akan lebih cenderung kepada harapan? Bagi saya, kalau kita lihat, biasanya kalau kita menghadapi pilihan raya, dulu cabaran kita, boleh kita katakan majoriti penjawat awam tu bukan kata 50%, tetapi boleh kita kata 70-80% tu cenderung kepada kerajaan yang ada. Tapi bagi saya, kalau 40% saja penjawat awam sudah bersama dengan kita dan boleh buat perbandingan, itu sudah cukup baik bagi kita. Apatah lagi kalau kita menyebut bahawa majoriti penjawat awam tu bersama dengan kita. Saya cukup yakin bahawa penjawat awam sebenarnya boleh membuat perbandingan itu kalau kita memimpin. Terutamanya dalam aspek-aspek yang melibatkan kecekapan, kebertanggungjawaban dan juga ketelusan kita. Untuk penjawat Ya. memang satu minggu ni saya banyak terima SMS WhatsApp daripada penjawat mengatakan sokongan kita kepada mereka, mengatakan harapan mereka agar kita balik dengan ke satu sektor yang cukup baik, satu kekuatan bagi kita. Memang ramai kan mereka bandingkan seperti yang sebut tadi, dulu macam mana kami berbincang dengan mereka, kita mendengar pandangan mereka, kita membuat keputusan bersama dan mereka membantu melaksanakan, kami saling hormati dan mereka cukup selesa dengan mereka yakin dengan kerajaan Pakatan Harapan. Sebab itu merupakan satu kekuatan yang baru dan cukup baik untuk kita. Terima kasih Datuk T. Satu soalan yang ingin tanya Datuk T. Apakah isu dan masalah yang paling mendekati masyarakat Cina di Melaka buat masa ini? Dia antara banyak-banyak isu ni, bukan Cina saja, India, Malaysia, saya rasa isu yang sama. Yang pertama banjir. So saya rasa kita dah buat satu janji petang tadi. So kita harap jika kita diberi mandat baru, kita harap kita akan selesai dalam masa 5 tahun ni, kita harap dapat menyelesaikan masalah banjir. Banjir bukan masalah berlaku di kawasan Cina saja atau di Melayu saja, dia berlaku di mana-mana di Melaka, tempat yang kawasan rendah. Kadang-kadang kalau air pasang, mungkin bandar yang hujan. Kadang-kadang kalau hujan daripada pedalaman lebat, masuk akhirnya kawasan-kawasan pedalaman hujan. Cina, India, Melayu juga terlibat dalam banjir. So isu banjir ini bukan satu isu yang harus diselesaikan dengan segera. Ini bukan masalah rakyat dan kami tahu, kami dengar suara masalah rakyat dan kami akan selesaikan dengan masa yang paling cepat. Seperti yang saya sebut tadi,
di RMK 11 memang ada RTB rancangan tempatan banjir yang harus dilaksanakan, yang telah diumumkan, RTB Tuyung, RTB Jasin, RTB Merlimau, RTB Wajah. Saya rasa kita kena pastikan RTB ini dilaksanakan agar masalah banjir dapat diselesaikan dengan kadar yang segera. Di samping kita akan melakukan beberapa perkara-perkara yang untuk membantu percepatkan atau menyelesaikan masalah-masalah banjir kilat yang berlaku. Ini banjir merupakan salah satu isu utama. Yang kedua, ramai yang tak puas hati dengan pemerintahan UMNO atau BN dan PN yang rakus, yang tamat kuasa. Ini yang selalu disebut-sebut orang mereka. Orang Cina, mereka dah adakan satu pentadbiran yang telus, adil dan saksama, mengutamakan kebajikan rakyat dan bukannya perebutan kuasa. Ini yang mereka cukup muak, mereka cukup marah. Perebutan kuasa seperti perkuasa antara UMNO dan Bersatu yang berlaku sama ada di Perak atau di pusat, kerajaan pusat maupun di Melaka. Kita nampak perebutan kuasa demi kepentingan parti, kedudukan masing-masing oleh BN dan PN, menyebabkan akhirnya rakyat yang mengenai kesannya rakyat yang hidup susah. Ini antara isu yang kedua adalah pentadbiran BN atau PN yang rakus, yang tak mampu. Okey, satu soalan ingin mengajuk kepada Tuan Haji Adli. Sekarang Tuan Haji sudah confirm calon Ketua Menteri Melaka dari Pakatan Harapan. Jadi bagaimana Tuan Haji melihat calon di sebelah sana, iaitu calon daripada Barisan Nasional, iaitu Datuk Seri Sulaiman, dan juga bagi Perikatan Nasional sekarang masih tak jelaskan. Datuk masih Miati ke ataupun Datuk Rafiq. Datuk Rafiq. Bagaimana Tuan Haji melihat? Memanglah kalau kita lihat Pakatan Harapan memang bagi Presiden Pakatan Harapan memang secara seluruhannya telah buat keputusan. Tapi bagi saya isu Ketua Menteri ini dia mesti melepasi 3 perkara. Untuk seorang tu jadi Ketua Menteri, pertama dia mesti menang DUN itu. Dia mesti menang lah di Dewan Undangan Negeri. Yang kedua adalah dia mesti punya majoriti. Dan yang ketiga, kita tahu pelantikan Ketua Menteri ini adalah di bawah kuasa Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Melaka. Jadi 3 perkara ini mesti dia penuhi untuk jadi seorang Ketua Menteri. Tapi ada pun saya yakin bahawa di peringkat Pakatan Harapan dia agak sepakat untuk kita pastikan bahawa kita mempunyai majoriti. Itu keutamaan kita. Tapi memanglah di peringkat Barisan Nasional itu sendiri menjadi persoalan walaupun dia umumkan Ketua Menteri adalah sekarang ini Ketua Menteri caretaker ini akan kekal menjadi Ketua Menteri. Tapi banyak persoalan yang timbul adalah apakah dia akan mengulangi seperti mana yang berlaku sebelum daripada ini. Kerana pengurusi perhubungan UMNO juga adalah calon. Dan kalau dia menang, apakah dia akan menjadi Ketua Menteri? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada juga yang menyebut bahawa mungkin Datuk Seri Sulaiman akan mengambil alih pentadbiran Ketua Menteri ini untuk tempoh singkat kerana dia mungkin pergi ke Parlimen dan akhirnya pengurusi perhubungan UMNO akan kembali menjadi Ketua Menteri. Tapi bagi saya sepatutnya ini tidak sewajarnya digambarkan kepada rakyat. Sepatutnya Barisan Nasional itu mesti memberikan satu pandangan kerana dalam konteks rakyat dia mahu melihat bahawa ke depan itu siapa sebenarnya yang harus memimpin dan dia harus bertanggungjawab untuk itu. Begitulah juga bagi saya Perikatan Nasional, antara cabarannya adalah mereka memang tak punya kesepakatan itu. Masing-masing ada perlawanan dalaman di kalangan Perikatan Nasional itu. Tapi bagi saya yang paling penting bagi kita di Pakatan Harapan adalah kita memberikan tumpuan kepada 28 DUN, terutamanya di DUN-DUN sasaran kita, supaya kita boleh bukan setakat menguasai 15 daripada 28, tetapi kita harus mempunyai majoriti 2/3 bagi kita menjadi sebuah kerajaan yang benar-benar stabil untuk kesejahteraan rakyat negeri Melaka itu. Datuk Halim, ingin mendapat pandangan Datuk Halim. Buat masa ini kita dapat nampak daripada kempen dan jentera UMNO mereka kuat menggunakan Datuk Seri Najib bosku ke sana, ke sini, ke warung, ke kedai. Jadi bagaimana dari sudut Pakatan Harapan dan juga PKR, adakah Datuk Seri Anwar juga datang sana sini macam apa yang dilakukan oleh Datuk Seri oleh Datuk Seri Najib? Sebab nampaknya Najib ni memang ada populariti di Melaka. Dan populariti dia lebih daripada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Apakah pandangan Datuk Halim? Okey, untuk yang bosku ni,
kita sekarang di peringkat Pakatan Harapan, kita mengikut SOP. Jadi bila Datuk Seri Anwar, Wan Azizah, Nurul Izzah dan juga lain-lain pimpinan macam tadi Datuk Dr. Zul, Salihuddin Ayub, Lim Guan Eng, memang ada turun di Melaka. Tapi kita di segi Pakatan Harapan, kita mengikut SOP yang dilakukan oleh kerajaan. Dengan bilangan, dengan pemakaian baju yang berlogo, kita kawal di segi itu. Sebab saman dia bukan sikit. 10,000 10,000. Jadi bosku, macam siang tadi tak silap saya, dia pergi dengan kehadiran yang begitu ramai. Tapi tak ada apa-apa pun yang pihak kita dengar, saman dikeluarkan. Macam contoh siang tadi, ada buat mili kecukuran di Batang Melaka. Itu pun ada polis yang ramai, KKM, yang kawal benda tu. Tapi di sini sebenarnya tak ada masalah pun. Walaupun dia turun dengan bilangan ramai, tapi di pihak kita, tu yang saya cakap awal-awal, kita lebih pada tumpuan pada pengundi. Pemimpin pusat turun, kita lebih pada tumpukan berjumpa dengan pengundi. Kita tak perlu dengan kita punya ahli jentera kita berkumpul di satu tempat. Itu strategi kita di Pakatan Harapan. Walaupun dia dari peringkat pimpinan DAP dan juga amanah, kita tak tonjolkan dengan jentera yang ramai di suatu tempat bila pimpinan pusat datang. Macam bosku, dia longgok ramai-ramai, tapi dia buat SOP, dia yang langgar. Dia di abah kau pun diturun dengan jentera yang ramai, melanggar SOP juga. Tapi Pakatan Harapan menjaga benda ni, peraturan yang dikeluarkan oleh KKM, kita ikut. Walaupun kita bukan kerajaan, tapi kita ikut apa yang kerajaan keluarkan SOP. Kita tak mau langgar SOP ni. Ini pun menjadi perhatian pada pengundi-pengundi juga. Mungkin ada kesan dia bila kita langgar SOP, pengundi kata sama juga macam kerajaan yang terdahulu. Itu saya punya. Jadi pada pandangan Datuk Halim, apakah rasional pihak sebelah tak kira perikatan ataupun barisan menonjolkan ketokohan pemimpin mereka? Mereka nampaknya tak kisah sangat SOP. Apakah strategi pihak sebelah sana? Okey. Dia nak create satu sentimen bahawa pimpinan mereka mendapat sambutan yang hangat ke, ataupun sengaja nak pergi untuk mendapat pandangan? Boleh, kalau kita lihat sebenarnya UMNO hilang tokoh. Dia tinggal, itulah seorang-seorang tokohnya yang kita tahu cukup kontroversi dengan negara kita, dengan isu-isu mahkamah beliau. Tetapi bagi UMNO, dia tak ada lagi tokoh, terutamanya di peringkat negeri. Dia tak mungkin boleh menonjolkan tokoh yang boleh memberikan suatu harapan masa depan kepada rakyat negeri Melaka. Jadi akhirnya dia terpaksa gunakan itulah tokoh-tokoh yang ada. Dan bagi saya sebenarnya apa yang disebut oleh kita semua, kenapa UMNO menggunakan bosku, kerana saya tak nafikan bahawa selalu kita sebut cash is king itu adalah sesuatu yang masih lagi diamalkan oleh UMNO itu sendiri. Dan kita tak nafikan bahawa UMNO kehilangan tokohnya. Dan kalau kita lihat di kalangan ramai-ramai menteri. Dan yang paling saya kesal hari ini, yang paling saya kesal sekali adalah Perdana Menteri pun sendiri tak ikut SOP. Jadi kalau kita fikir ini model yang kita nak buat kan, jadi apa jaminan negara kita mempunyai suatu harapan yang baik pada masa depan? Kalau Perdana Menteri selalu menyebut tentang keluarga Malaysia, mesti menjaga masyarakat dengan COVID dan sebagainya. Menteri buat SOP, Perdana Menteri langgar SOP. Jadi kalau kita lihat apa maknanya kepada kita, jadi bagi saya ini tidak memberikan satu nilai baik kepada apa yang kita buat. Kita Pakatan Harapan ni seboleh-bolehnya ikutlah SOP itu. Saya ambil satu contoh Datuk Seri Anwar. Kalau dia turun di semalam saya bersama dengan beliau di RIM. Bila wartawan mahu membuat sidang media di luar daripada kawasan itu, Datuk Seri Anwar menolaknya. Kerana apa? Kerana dia kata saya tak nak melanggar SOP. Dan kita pun bukan parti yang banyak duit. Bagi kita 10,000 ataupun 4,000 cukup bermakna bagi masyarakat. Sedangkan kita sebut masyarakat tak ada duit, tak ada kerja, takkan semudah-mudah. Tapi bagi Datuk Seri Najib, oleh kerana istilah cash is king itu, dan dia boleh bayar 20,000 apa maknanya bagi mereka. Jadi bagi saya ini sudah sepatutnya membuka mata masyarakat kita untuk membuat penilaian siapa yang sebenarnya yang mahu menyelamatkan nyawa
yang sepatutnya menjaga kesihatan kita, yang menjaga keselamatan rakyat, dan ini sebenarnya boleh dibuat perbandingan. Tentang bosku ni memang kita lihat ini pilihan raya kecil, pilihan raya negeri Melaka. Kita nak menubuhkan kerajaan di Melaka. Kita nampak seperti di pihak sana memang tak ada pemimpin-pemimpin dapat ditunjukkan, seperti disebut bosku. Kalau Melaka kita lihat satu Melaka tu penuh dengan beda-beda banting-banting abah, macam yang dia bertanding. Semua dun pun dia bertanding. Kampung Bembang pun penuh dengan gambar dia. Calon Perikatan Nasional pun nampak satu dua muka saja. Tapi dia punya abah penuh, satu dunia dia letak. Ini cukup orang semua ketawa lah. Kerana dia dah cari calon-calon yang untuk N29, Pulau Besar atau Pulau Melaka. So ini menunjukkan mereka tidak dapat menunjukkan pemimpin-pemimpin di peringkat di Melaka. Padahal pada masa yang sama kita lihat di peringkat di Pakatan Harapan, kita ada Saudara Aziz Zahari, calon Ketua Menteri kita, bukan saja boleh terima oleh pimpinan Pakatan Harapan di Melaka, bukan saja boleh terima oleh pimpinan negeri Pakatan Harapan apa. Tapi kalau kita lihat ke Akaumbi, kita ke Akaumbi, kita lihat masyarakat Cina semua cukup suka pemimpin Aziz Zahari, kepimpinan Aziz Zahari. Pergi kampung orang Melayu boleh terima, pergi orang-orang India semua boleh terima. So kita ada satu pemimpin tempatan negeri Melaka yang kita nak tubuhkan kerajaan baru yang dapat diterima semua lapisan masyarakat. Kita tak perlukan bosku yang ada kes-kes 1MDB yang sudah didapati bersalah di mahkamah. Abah yang track recordnya sebagai Perdana Menteri memang dah ditolak. Bukan ditolak oleh rakyat, yang ditolak oleh UMNO sendiri. So ini perbezaannya. So rakyat dapat buat perbandingan macam mana nak buat satu pilihan. Saya yakin jika mereka buat kaji dengan teliti, mereka fikir dengan baik, mereka akan pilih Pakatan Harapan sebagai kerajaan pilihan mereka. Kalau dilihat dari sudut dan juga dari segi DAP, adakah DAP berasa agak senang kalau menghadapi MCA dan juga gerakan, sebab dilihat pilihan raya yang dulu yang 2008, 2013 DAP menang besar dan kali ini dijangka akan menang besar. Jadi bagaimana Datuk melihat kekuatan ataupun kelebihan pihak Barisan Nasional khususnya MCA, Perikatan Nasional khususnya gerakan? Adakah kedua-dua parti ini akan memberi satu cabaran yang besar kepada DAP? Dan DAP bertanding 8 kerusi. Bukan kesemua kerusi DAP itu bertemu dengan MCA. Kalau kita lihat di Bandar Hilir memang betul MCA dan gerakan. Kota Laksamana, MCA gerakan, Kesidang dan Aikro. Katakan. Tapi jika di kursi-kursi lain seperti kita Pangkalan Batu, MCA tak bertanding. Kita bertanding dengan UMNO, dengan Bersatu. Lepas tu di Dun Duyung juga kita bertanding dengan Perikatan Nasional, dengan Barisan Nasional. Di Bembang memang saya bertanding dengan MCA, dengan Perikatan Nasional dan dua calon bebas. Dan di Gadik kita bertemu dengan MIC. Lepas tu kita bukan bertembung dengan MCA saja. So untuk memastikan kita menang, bukan saja kerusi yang kita bertanding dengan MCA untuk pastikan kita menang. Memang MCA memang ada kekuatan diri mereka masing-masing. Tapi saya yakin jika pengundi lihat track record mereka yang memang rasa tidak boleh diterima oleh masyarakat, terutamanya masyarakat Cina, MIC juga dalam kerajaan atau bukan kerajaan tidak memperjuangkan hak orang India, orang India yang kita bawa satu tempat pembuang abu pun yang kita telah luluskan untuk mereka semasa mereka di kerajaan, di mana MIC ada sebahagian kerajaan tersebut juga telah dibatalkan, telah ditarik balik kelulusan tersebut. So rakyat lihat dengan jelas, memang MCA atau MIC memang mereka tidak melaksanakan tanggungjawab mereka. Mereka tidak menjaga kepentingan rakyat. Mereka cuma mementingkan kepentingan diri mereka, berdiri di bawah orang sosial, berdiri di bawah sarung, dalam sarung UMNO atau Bersatu untuk mendapat kepentingan parti mereka masing-masing. Lepas itu rakyat akan tolak. Saya yakin jika rakyat tolak MCA, rakyat tolak MIC. Dan kita sedang berdepan dengan satu Perikatan Nasional atau Barisan Nasional. So kita harap rakyat lihat dengan keadaan UMNO sekarang yang memang selalu berebut kuasa, sedang bergaduh kuat dengan Bersatu. Rakyat muak. Kalau saya pergi kampung, kita lihat makin ramai orang memang marah. Cakap, apalah ni UMNO dengan Bersatu selalu marah sini, marah sana, serang fitnah sini, fitnah sana.
gaduh sesama sendiri, akhirnya rakyat sengsara. Ramai cakap kerana itu kita lagi baik kita sokong Pakatan Harapan. So makin ramai penduduk yang cukup marah dengan keadaan sekarang, di mana nampak perbuatan dengan jelas tentang kuasa antara UMNO dan Bersatu untuk kepentingan diri, kroni dan parti mereka, akhirnya rakyat dah tolak mereka. So saya yakin dalam keadaan begini kita akan dapat satu keadaan yang lebih baik untuk kita membuatkan kerajaan di negeri kita. Okey, satu soalan kepada Tuan Haji Adli. Saya rasa soalan ini memang sering diajukan kepada Tuan Haji, iaitu boneka DAP, puppet DAP. Walaupun saya rasa Tuan Haji sudah jelas banyak kali, tapi nampaknya sesetengah masyarakat Melayu masih they still buy the idea. Jadi kenapa isu ni sering ditimbul semula macam recycle tiap-tiap kali bila ada pilihan raya kecil, pilihan raya negeri ke apa ke, DAP menjadi sasaran, dan DAP ataupun parti lain daripada Pakatan Harapan merupakan puppet pada DAP. Apakah pandangan? Sebenarnya kita tak nafikan sebenarnya di pihak terutamanya Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, mereka memang tak ada isu. Untuk saya sendiri mereka tak membangkitkan apa isu kita kalau kita mentadbir. Jadi isu yang mereka boleh mainkan adalah menimbulkan sentimen kebimbangan kepada orang Melayu, dan kebimbangan itu adalah apa yang disebut tadilah sebagai boneka dan seumpamanya. Tapi selalu saya sebut fokus saya memang saya beritahu bahawa kita orang Melayu ada kecenderungan kepada orang Melayu. Orang Cina juga mesti ada kecenderungan kepada kaum dia. Orang India begitulah juga. Tetapi kalau kita boleh melaksanakan semua ini dalam konteks bila kita jadi wakil rakyat, kita ada tanggungjawab pada semua kaum ini. Tak kira dia Melayu, Cina atau India. Kalau dia susah atau miskin, tak kira lah siapa yang miskin itu kita harus tolong tanpa mengira latar belakang dia. Sebab bila kita nak tolong orang miskin, kita tak tanya dia Melayu atau dia Cina atau dia India. Macam tu juga dengan sistem pendidikan kita. Bila kita nak tolong pendidikan anak-anak kita, bukan kerana dia bangsa dia dan sebagainya. Bagi kita orang yang perlu dibantu, anak-anak yang perlu dibantu, yang miskin ataupun yang perlu dapatkan bantuan daripada kita, harus kita bantu tanpa mengira latar belakang. Sebab itu bagi saya memang di pihak Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, mereka memang ketandusan isu. Jadi akhirnya mereka mencari isu-isu yang bagi mereka masih boleh diguna pakai lah, direcycle balik sebegitu rupa isu-isu yang melibatkan perkauman dan seumpamanya. Dan saya fikir rakyat Melaka ini tidak begitu. Dalam banyak kajian yang saya lihat, dia sebenarnya rakyat Melaka, keharmonian orang Melaka. Kalau kita tengok macam di kedai-kedai makan, kalau kata di warung-warung, kita ambil satu contohnya mi bodoh saja. Kita tengok dalam tu ada orang India, orang Cina, orang Melayu. Sebab itu di Melaka ini isu-isu begitu tidak akan memakan sentimen masyarakat secara umum. Mungkin ada golongan kecil, tapi bagi saya dia tidak akan menentukan keputusan pilihan raya. Sebab itu saya tidak bimbang dianggap sebagai boneka, kerana sepanjang saya bekerja dengan Datuk Halim, dengan YB dan sebagainya, pengalaman saya keharmonian kita itu yang menjadi kekuatan kepada kita. Sebab itu saya selalu yakin bukan isu boneka, tetapi kesepakatan kita itu yang menjadikan kita kuat dan kita boleh memacu Melaka ke hadapan. Datuk Halim, adakah Datuk Halim berasa susah nak terangkan isu ni kepada pengundi-pengundi ataupun kepada masyarakat Melayu khususnya, bahawa isu boneka ini, ataupun Datuk berasa ini cuma satu propaganda yang dimainkan oleh pihak sebelah? Saya setuju dengan Tuan Haji Adli. Sebenarnya isu ni dah lama dimainkan oleh pihak BN. Dulu BN lah. Sekarang BN dengan PN ni, dia satu PN ni serpihan daripada UMNO juga. Isu tu sama juga dia bawa. Dia memang dah tak ada idea lagi di segi membantu rakyat, apa semua dia tak ada. Itulah isu yang dimainkan selalu. Bagi Adli, boneka, jadi boneka pada DAP. Sebenarnya tu dah tak laku lagi dah. Sebab bila kita jalan di kampung, bila kita Cina dengan Melayu ni dia boleh duduk sama, makan, bincang, tak ada masalah. Benar. Sebab itu isu yang dah lapuk dah pada saya dah. Sekarang rakyat nak, pengundi nak satu kerajaan yang ada integriti dan membantu dari segi kebajikan dan kesihatan rakyat. Itu yang penting sebenarnya. Isu tu tak dimakan oleh pengundi dah. Pengundi dah bijak dan dia tengok sendiri Pulau Pinang macam mana.
dan di peringkat pusat, walaupun kita mengentah 22 bulan, tapi dari segi walaupun Menteri Kewangan masa itu Lim Guan Eng, tapi dari segi saluran, peruntukan, dia bagi sama semua pada rakyat. Tak ada isu lagi pun. Jadi ramai kawan-kawan saya yang berasal dari Melaka, berasal pilihan raya negeri Melaka ini sepatutnya tidak perlu diadakan dan mereka kecewa dengan perangai sesetengah politikus. Sebahagian besar tidak rela untuk balik undi ataupun tidak rela keluar untuk undi bagi mereka yang duduk di Melaka. Bagi mereka yang duduk di luar Melaka, mereka tak rela ataupun tak sanggup balik undi. Jadi apakah strategi Pakatan Harapan untuk menarik sokongan golongan tersebut yang sudah fed up ataupun sudah rasa letih terhadap apakah perkembangan politik di Melaka dan juga di tanah air? Sebab sebahagian besar daripada mereka saya rasa adalah penyokong ataupun cenderung kepada Pakatan Harapan. Jadi apakah strategi Pakatan Harapan? Jadi sebenarnya kalau kita lihat, saya tak nafikan bahawa pilihan raya ini cukup penting kepada masa depan kita. Ada sebahagian di kalangan kita menganggap bahawa pilihan raya ini sehingga pilihan raya umum akan datang, dia akan ada lagi pilihan raya. Tidak, pilihan raya negeri ini kita harus ingat bahawa pilihan raya hari ini adalah untuk tempoh 5 tahun akan datang. Itu sebab saya selalu memberikan kesedaran kepada rakyat sama ada kita berada di Melaka, di luar Melaka. Kita harus ingat, walaupun kita membenci, mungkin kita rasa benci dengan politik, benci dengan orang-orang politik, benci dengan ketidakstabilan. Tetapi kita harus ingat bahawa kita sebenarnya di Malaysia ini dalam proses membentuk reformasi kerajaan yang stabil, politik matang pada masa depan. Dan sebenarnya perlawanan kita ini bukan sekali pilihan raya. Indonesia sebagai satu contoh, bila mereka dapat jatuhkan Golkar, mereka menghadapi proses untuk menstabilkan politik mereka lebih daripada 10 tahun. Mereka ganti seorang Perdana Menteri macam Habibie, setahun setengah saja, ganti saja. Lepas tu naik Gus Dur, Megawati dan sebagainya. Sebab apa? Sebab sebenarnya bila kita nak dapat satu politik stabil, kita memang harus melalui proses ini. Kita masih lagi terpaksa berlawan dengan bosku. Kita terpaksa berlawan dengan, saya sendiri pun saya rasa bangga lah, saya lawan dengan bosku, saya lawan dengan abah kau kerajaan gagal ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya cabaran kita bukan hari ini saja. Bukan sekali pilihan raya kita dah reform, no. Kita mesti terus berlawan itu untuk dapatkan kerajaan yang lebih stabil pada masa depan. Sebab itu macam saya sebut, sebenarnya kehidupan kita banyak ditentukan oleh orang politik. Kasut anak kita pakai hitam atau putih, orang politik yang tentukan. Baju yang kita pakai, makanan yang kita beli, harga beras kita, orang politik yang tentukan. Rumah, mahal, murah, orang politik yang tentukan. Jadi kalau kita tak memilih pemimpin yang betul, kita biarkan, terpulanglah kepada mereka. Sebenarnya apa yang keputusan yang kita buat? Sebenarnya kita memberikan satu keputusan yang buruk kepada masa depan kita. Jadi sebab itu kita mesti, dalam apa keadaan sekalipun, kita mesti memilih dan kita mesti ada rasa tanggungjawab pada negeri, pada negara kita. Kenapa? Kerana dia akan memberi kesan terus kepada kita. Dan saya yakin kalau ada kesedaran di kalangan rakyat, bukan kata dalam atau dia berada di Kuala Lumpur atau di Johor, tapi saya tengok ramai juga yang mesej saya yang berada di luar negara yang mahu mengundi. Dan mereka mula tanya saya hari itu macam mana nak selesaikan undi pos dan sebagainya. Jadi maknanya rakyat memang ada tanggungjawab itu. Dan saya yakin kalau setakat nak datang ke Melaka ini, semua orang memang dah lama duduk rumah. Duduk rumah berkurung dah setahun lebih. Jadi kalau nak balik tu saya yakin bahawa mereka akan ada rangsangan untuk datang ke Melaka, balik ke Melaka untuk mengundi pada 20 hari bulan. Alasan itu memang sahih dan juga memang kuat, tapi cuma mesej yang disampaikan kepada pengundi ataupun sama ada pengundi mereka menerima alasan yang kukuh itu menjadi satu masalah. Walaupun dari segi Pakatan Harapan daripada Tuan Haji dan juga Dato' T, Dato' Halim seringkali mengulangkan kepentingan untuk mengundi, tapi setahu saya ataupun daripada pengamatan saya masih ada syawah sangka tak berapa rela untuk undi, dan ini akan merendahkan kadar pengundian. Inilah yang ramai yang khawatir, dan juga SPR juga yang khawatir. Memanglah saya tak nafikan, memang di kalangan mereka yang kecewa itu akhirnya mereka, sebenarnya di Indonesia ada istilah yang dipanggil sebagai golongan putih. Dikala golongan putih. Golongan putih adalah golongan yang kecewa kepada sistem demokrasi di Indonesia dikala Golkar dijatuhkan. Dan saya tak nafikan,
di Malaysia juga akan menghadapi itu. Sebenarnya di Malaysia, golongan yang kecewa, yang tak mahu mengundi ini, mereka adalah golongan putih yang menganggap bahawa mereka memang mahu membersihkan diri dia daripada politik. Tetapi akhirnya di Indonesia, golongan putih ini akhirnya tidak boleh kekal lama juga. Kerana mereka tahu, kalau politik itu hitam, dia juga akan menerima kesan hitam itu. Sebab itu jangan jadi golongan putih seperti mana yang telah berlaku di Indonesia. Kita jangan merasakan bahawa kita putih kerana kita tak nak bercampur dengan segala kekotoran politik. Tetapi kalau kita mahu menjadi golongan putih, di Malaysia, dalam konteks Malaysia, kita harus memimpin pemimpin yang terbaik bagi kita. Buatlah penilaian berdasarkan apa yang kita tahu, tetapi kita mesti mengundi. Datuk Teh, apa pandangan Datuk Teh? Sebab ramai di kalangan kawan-kawan saya yang bekerja di Kuala Lumpur, mereka kata, tunggu dululah. Masih ada 1 minggu untuk fikir. Jangan tergesa-gesa untuk drive back to vote. Memang kita harap, tapi kita nampak banyak perubahan, penambahbaikan, tambah semakin ramai yang rasa mereka maklum, mereka rasa pentingnya untuk mengundi. So, kita dapat maklum balas pada orang ramai, semakin ramai yang akan mengatakan mereka nak balik untuk mengundi. Makin ramai daripada luar negara, ada yang waktu tu mereka daftar sebagai wakil pos undi pos, ada yang hantar kita, mereka sudah dapat borang tersebut, mereka sudah hantar balik. So kita nampak memang semakin ramai yang tahunya pentingnya untuk mengundi. Dan dalam keadaan seminggu ni kita lihat memang ramai yang membeli maklum balas, mereka akan balik untuk mengundi. Jadi walaupun saya rasa memang ada banyak lagi penambahbaikan yang harus dilakukan. So kita harap dalam kempen-kempen dalam seminggu ini, dari di samping kita memberitahu fasa-fasa, kita teruskan fasa-fasa kita tersebut, apakah kita akan lakukan, apakah masalah-masalah yang kita nak selesaikan, apakah plan tindakan kita nak lakukan. Pada masa sama kita juga akan melakukan kempen-kempen untuk memberi galakan kepada orang ramai, untuk memberi kesedaran kepada orang ramai supaya balik mengundi. Pentingnya untuk mengundi. Jadi di sini saya juga bagi diri saya juga tidak puas hati. SPR sepatutnya mereka mempunyai tanggungjawab untuk memberi garakan kepada orang ramai untuk balik mengundi, memberi kesedaran melalui apa-apa jenis program, termasuk melalui TV dan atau FB dan sebagainya. Kita lihat SPR tidak melakukan tugas ini dengan baik dan saya rasa ini harus diperbaiki. Kita di samping parti-parti politik selalu membuat program-program untuk menggalakkan orang ramai untuk mengundi, SPR juga harus mengambil tanggungjawab untuk memberi garakan kepada orang ramai untuk balik mengundi. Ini saya rasa mereka tidak melakukan dengan baik. So kita harap dalam seminggu ni kita juga akan melakukan kempen-kempen untuk memberi kesedaran, memberi galakan kepada orang ramai untuk balik mengundi. Okey, soalan kepada Tuan Haji, 11 kerusi Dun Melaka diangkat ataupun dilihat dengan pengundi Melayu lebih daripada 70%. Manakala 17 kerusi adalah mix, dan di antara 17 kerusi ini 4 merupakan majoriti pengundi Cina. Jadi bagaimana Amanah dan juga PKR boleh memenangi kerusi majoriti Melayu ini, memandangkan barisan dan juga perikatan mempunyai upper hand dalam undi Melayu. Jadi apakah pandangan Tuan Haji? Memanglah saya lihat dalam kursi-kursi yang campuran ini, macam saya sebutkan tadi, ada beberapa perkara yang harus kita ambil pertimbangan. Pertama adalah memang selalu kita menilai kawasan-kawasan ini berdasarkan 30% undi bukan Melayu, 70% undi Melayu. Kawasan itu sudah tidak kira selamat bagi Barisan Nasional dan seumpamanya. Tetapi macam saya sebutkan tadi, bahawa sebenarnya ini adalah masa di mana Pakatan Harapan menilai sendiri kerajaan 22 bulan yang mereka telah lakukan. Sebab itu bagi saya, bagi kawasan itu yang pertama. Yang kedua adalah 3 penjuru ini. Dan kita tahu bahawa dengan 3 penjuru, parti-parti boleh memenangi suatu kursi itu hanya dengan mungkin mendapat sekitar 45% atau 40% undi. Itu boleh berlaku dalam pertandingan 3 penjuru. Jadi saya menyebut bahawa sebenarnya kalau kita melihat secara keseluruhan, Pakatan Harapan ini bukanlah kata UMNO itu bila dia punya majoriti Melayu itu dia boleh sampai majoriti Melayu sehingga 70 ataupun 80%. Tidak begitu juga. Sebab kalau kita lihat pengalaman kita, kerusi yang paling kita lemah, iaitu kalau dululah pilihan raya yang ke-14 itu Tanjung Bidara.
Tanjung Bidara adalah kursi yang bagi ranking UMNO tu dia nombor 1 lah. Ya. Sebab kursi hubungan dia bertanding Ya, di Datuk Bidara. Dan Sebab itu kursi nombor 1 lah. Mungkin dia Bandar Hili atau Kota Laksmana bagi DAP lah kan. Tapi kalau kita lihat kursi itu, sebenarnya kalau kita tengok kursi itu memang kursi Melayu. Tetapi di kala Datuk Halim bertanding di situ, sokongan orang Melayu kepada kita ada 20% di situ. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu di kursi, maknanya kita memang ada penyokong Melayu yang menjadi trust kita, PKR, Amanah dan juga DAP. Jadi kalau kita melihat itu dicampur dengan pencapaian kita 22 bulan, dicampur dengan perbalahan kalangan parti-parti Perikatan Nasional, Muafakat Nasional pun sudah orang kata sudah hancur, kerjasama antara PAS dengan UMNO pun tidak berlaku. Jadi dengan perpecahan ini, apatah lagi kalau kita tengok banyaknya calon-calon bebas, adanya Putra di kalangan, kenapa Putra harus berlawan dengan Barisan Nasional? Jadi kalau kita tengok banyak calon-calon bebas di kalangan bekas-bekas pemimpin UMNO atau mereka yang cenderung kepada UMNO macam saya juga kan. Yang melawan calon bebas kepada saya itu adalah bekas CEO Putra Hospital yang dilantik oleh kepimpinan Barisan Nasional. Maknanya orang ini adalah orang yang dulu dalam kerangka UMNO itu sendiri. Jadi UMNO itu sendiri sudah berpecah, orang kata berpecah belah. Jadi ini sebenarnya peluang yang ada pada Pakatan Harapan. Tidak lagi saya fikir dilihat berdasarkan kepada komposisi kaum, tetapi dia sebenarnya banyak dilihat kepada sejauh mana keberkesanan aspek-aspek tadi. Okey, Datuk Halim, PKR merupakan parti multiracial. Jadi apakah kelebihan PKR apabila masuk ke dalam kampung untuk menyampaikan mesej Pakatan Harapan? Adakah orang kampung lebih cenderung, lebih rela untuk menerima mesej daripada PKR? Untuk menjawab soalan ni saya ambil daripada Tuan Haji Adli. PRU lepas saya bertanding di Dun Tanjung Bidara. Itu adalah kalau pada Pakatan Harapan, ini adalah rating yang paling akhir sekali lah. Bila saya masuk di situ, memang masa tu kita ada 3 penjuru juga. Kita berlawan dengan Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, PAS dan Barisan Nasional. Jadi 3-3 adalah Melayu. Saya daripada Parti Rakyat lah, multiracial. Tapi peringkat awal dulu, memang penerimaan penduduk kampung di situ memang susah nak terima. Jadi, saya kalah di situ, tapi deposit saya tak hilang. Jadi di situ, bila kita dah mengentas selama 22 bulan, kita jumpa di pengundi-pengundi di lapangan, penerimaan tu berbeza. Pada saya, isu multiracial ni, Cina, Melayu, India dalam keadilan, tak ada masalah lah. Sebab dulu masa Tuan Haji menjawat sebagai Ketua Menteri, inilah rumah yang penduduk rakyat. Satu-satunya yang dapat di Dun Tanjung Bidara, memang kita dah luluskan ada 5 lagi, tapi tidak kesampaian. Sebab Pakatan Harapan tumbang masa tu. Jadi bila rumah penduduk rakyat ni di banner di dalam Dun Tanjung Bidara, kesan dia cukup besar. Sebab dulu ada rumah PPRT. Sekarang bila PH mengendah yang ada DAP, Amanah dengan Keadilan, kita lancarkan rumah penduduk rakyat ni, kesan dia cukup besar di Dun Tanjung Bidara dan sekitar Dun dalam Parlimen Masjid Tanah. Itu yang baik dia. Kita dalam kesepakatan dalam PH ni memang dah diterima oleh masyarakat luar bandar. Okay. Balik pada Datuk Teh. Ada ramai juga yang mengatakan bahawa DAP kali ini sokongan masyarakat Cina terhadap DAP mungkin akan merosot sikit dan kerana banyak isu menghadapi ataupun banyak isu yang DAP susah nak menjelaskan. Jadi bagaimana Datuk melihat sokongan masyarakat Cina terhadap DAP akan merosot? Saya tidak menafikan semasa kita jadi kerajaan, bukan saja negeri atau pusat. Mungkin ada beberapa perkara yang kita telah uruskan dengan tidak baik. Kita tidak uruskannya dengan baik. Dan ini tidak menjejaskan atau memberi peluang kepada pihak lawan untuk menyerang kami bertubi-tubi. Orang memang ini bukan satu pengalaman yang cukup baik bagi kami. Kalau rasa jika diberi peluang ini, kami harus uruskan dengan perkara-perkara yang mungkin ada sensitif, lebih sensitif, harus diuruskan dengan baik dan berhati-hati.
nanti. Ini janji kami, jika diberi mandat lagi, kita akan menguruskan perkara-perkara tersebut dengan lebih baik, dengan baik. Tapi ini juga bukan satu kerisauan kita. Nombor satu, mungkin ramai yang mereka marah, tapi mereka tidak, mungkin mereka kecewa, tapi mereka tidak harus terhenti di sana, sebab kita risau jika katakan peratusan mengundi orang penyokong kita, bukan saja Cina, mungkin sebahagian besar orang Cina yang menyokong Pakatan Harapan atau DAP Berharapan, dan sebahagian penyokong kita India dan Melayu. Jika peratusan mengundi itu rendah sebab mereka marah, mereka tak nak keluar mengundi, akhirnya keputusan negeri Melaka jika keputusannya rendah, mungkin 35 atau katakan 40%, akhirnya masa depan negeri Melaka ini ditentukan oleh sebahagian orang kecil yang menentukan nasib semua orang untuk Melaka dalam 5 tahun ini. Ini bukan satu keadaan yang cukup membimbangkan dan cukup tidak sihat. Apatah lagi jika mereka yang keluar mengundi itu semua penyokong UMNO, penyokong Perikatan Nasional. Akhirnya mereka yang menjadi kerajaan. Dan saya yakin, tadi saya dah setuju memang ada perkara-perkara yang kita tidak urus dengan baik. Tapi rakyat secara keseluruhannya, mereka memang tak sokong UMNO. Mereka tolak UMNO sama sekali. Mereka tak UMNO panggilan, tamat kuasa. Atau mereka memang tak boleh terima Perikatan Nasional. Sebab itu kami merayu kepada mereka dalam keadaan mengikuti buat pertimbangan. Kita yang tentukan nasib kita, diri kita yang tentukan nasib masa depan anak-anak kita atau negeri kita. Mungkin dalam keadaan ini mereka kena keluar mengundi. Mereka kena buat keputusan, dan kami yakin, kami janji kami akan lakukan yang terbaik. Tapi kita di Melaka, kita lihat rekod kita. Dalam masa 22 bulan saja, kita telah melaksanakan janji-janji kita sebanyak hampir 80%. Manifesto, janji-janji kami yang sepatutnya dilaksanakan 5 tahun, dalam tempoh 5 tahun, walaupun diberi masa 22 bulan saja, kami telah melaksanakan sekurang-kurangnya hampir 80% janji-janji tersebut. Kita bawa banyak-banyak inisiatif yang baik untuk rakyat. Parking percuma. Dulu tak pernah berlaku ada parking percuma kat Melaka. Kita jadi kerajaan dalam 100 hari, kita umumkan Melaka setiap hari Sabtu, Ahad dan cuti umum, cuti awam, parking percuma. Dulu tak pernah ada bas percuma. Dalam masa singkat saja kita umumkan dalam keadaan kewangan yang cukup terhad, kita bagi kebajikan ini, bas percuma. Dan setiap bulan lebih 10,000 rakyat Melaka yang menikmati kemudahan ini. Kita nak memperluaskan hingga ke luar bandar. Banyak lagi kita buat seperti rumah peduli. Rumah peduli itu kalau kita lihat orang-orang miskin, yang ada tanah, mereka tak mampu mendirikan rumah mereka. Kami kerajaan negeri dengan kerajaan sumber kewangan terhad, kami telah membuat penjimatan. Akhirnya kita bina rumah mereka. Kosnya ada 37,000 hingga 42,000. Dan kita bina secara percuma. Lepas tu rumah bekat lagi. Orang muda nak beli rumah tak mampu. Nak sewa rumah mahal. Kami melaksanakan rumah bekat. Rumah bekat tu kita sewa kepada orang muda. 3 bilik. Satu rumah 3 bilik dengan sewa serendah RM150 sahaja. Banyak lagi rumah harapan, rumah mampu milik di Melaka. Telah diumumkan oleh ekonomi Kementerian Kewangan. Rumah mampu milik antara rumah yang paling mampu dimiliki. Maksudnya dalam keadaan kewangan kamu, pendapatan kamu, memang kamu mampu untuk beli rumah di negeri Melaka. So banyak inisiatif yang baik kita telah lakukan. Kita yakin jika rakyat lihat usaha kami dalam 2 bulan ini, mereka boleh memaafkan kami dan mereka akan mengundi kami. Okey, Tuan Haji, kita bincang sikit mengenai Manifesto Pakatan Harapan. Apakah kelebihan Manifesto Pakatan Harapan berbanding dengan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional? Setahu saya belum lagi kan manifesto mereka. Tak tahu lusa ke besok ke lusa. Okey, apakah keistimewaan Manifesto PH dengan BN? Sebenarnya kalau kita lihat, kenapa kita tidak namakan kita punya pelan tindakan itu sebagai manifesto? Kerana bagi kita dalam suasana kita menghadapi COVID-19, dalam keadaan ekonomi kita baru sahaja pulih dan tidak pulih sepenuhnya, dalam keadaan kita hilang banyak pekerjaan. Jadi bagi kita yang paling penting ke depan ini adalah kita harus bertindak sebenarnya. Sebab itu kita namakan kita punya tindakan ini adalah pelan tindakan maju bersama harapan. Sebab itu kita merangka, apa yang kita rangka dalam itu adalah tindakan-tindakan yang harus kita buat.
bukan berdasarkan kepada cadangan atau sebagainya. Sebab itu kalau kita tengok, antara perkara pertama yang kita mahu buat adalah dana ihsan COVID-19. Kerana apa? Kerana kita tahu banyak yang terkesan dengan COVID-19. Tapi ini makan belanja kan? Dia memang akan, kita harus memperuntukkan itu. Sebab itu macam di bajet kerajaan negeri, kita tahu bahawa di Melaka ini sebenarnya bajet untuk rakyat itu, dalam setiap kali bajet itu, kita hanya membelanjakan sekitar 12% sahaja daripada pendapatan kerajaan negeri untuk rakyat. Jadi kita mesti tingkatkan itu. Saya selalu berbincang dengan Datuk T, sebagai satu yang ideal, kita sepatutnya membelanjakan paling kurang pun 30% daripada bajet kerajaan itu untuk rakyat, untuk kebajikan rakyat. Sebab itu mungkin kita tak akan boleh pergi sampai 30%. Sekarang ini kita membelanjakan hanya 12% dalam bajet kerajaan yang lepas. Jadi kita mesti meningkatkan sehingga sasaran saya adalah sekitar 20%. Kita mesti sasarkan 20%. Sebab itu bila kita menyebut bahawa dana ihsan kita memang memerlukan bajet, tapi kita harus mulakan untuk pendidikan anak-anak yang kehilangan ibu bapa kerana COVID, untuk kebajikan dia. Dan begitulah juga kalau kita lihat macam peluang pekerjaan. Macam mana kita nak menyediakan peluang pekerjaan? Kalau kita harus melihat balik PBT kita, JLC kita, kalau satu JLC kita menyediakan 2 peluang pekerjaan, kita sudah ada 100 peluang kerja. Kenapa kita, kalau kita tak ada kemampuan untuk jangka masa panjang, kenapa kita tidak membuat dalam jangka masa pendek? Contohnya setiap JLC mesti menyediakan 4 peluang pekerjaan. Kalau 4 peluang pekerjaan, kita sudah ada hampir 200 peluang kerja. Jadi kita boleh merangka peluang kerja dalam bentuk kontrak dan seumpamanya untuk tempoh 5 tahun. Jadi ini sebenarnya boleh kita buat, dan tindakan-tindakan ini kita nyatakan dalam pelan tindakan kita itu. Dan di samping yang paling penting adalah kestabilan politik kita. Demokrasi kita memang tidak matang daripada dulu lagi. Adun-adun kita tak dilayan dengan betul. Adun ni dah dipilih oleh rakyat. Jadi kita mahu kalau kita menang, siapa pun yang menjadi adun mesti diberikan peruntukan untuk mereka memberikan perkhidmatan kepada rakyat. Jadi ini antara asas-asas yang ada dalam pelan tindakan kita. Dari segi 3 perkara yang selalu kita sebut, iaitu tentang kemakmuran, kesejahteraan dan juga kestabilan politik itu. Jadi memanglah ada yang kita detailkan dalam itu, tapi secara asasnya saya yakin bahawa kalau kita bertindak mengikut apa yang telah kita rancang ini, dia akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada rakyat negeri Melaka. Dan saya lihat dalam plan tindakan ini ada memberi mengiktiraf kedudukan Ketua Pembangkang Setaraf Exco. Dan bagi sebelah manifesto daripada Barisan Nasional akan melantik 5 adun. Ya. Jadi apa bezanya pelantikan 5 adun dengan pengiktirafan kedudukan Ketua Pembangkang sebagai Exco? Setaraf Exco. Dia sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks demokrasi, sebenarnya lantikan adun ini banyak sebenarnya dibuat di Sabah sebenarnya yang sebelum daripada ini. Tetapi saya tak fikir untuk Melaka dia sesuai. Kerana adakah apa? keperluannya? Dia sebenarnya lantikan adun tambahan ini tidak ada keperluan. Kerana di Sabah itu, tujuan melantik 5 adun itu, kerana kita tahu bahawa Sabah itu mempunyai komposisi kaum yang pelbagai. Jadi ada sebahagian yang minoriti itu tidak mendapat tempat dalam kedudukan. Tapi tidak berlaku di Melaka sebagainya. Jadi saya fikir itu tidak ada keperluan. Tetapi Ketua Pembangkang itu sebenarnya, pengiktirafan kepada dia, sebenarnya Ketua Pembangkang boleh memainkan peranan yang penting dalam semak dan imbang kerajaan ini. Sebab itu kalau kita lihat selalunya Ketua Pembangkang, dia mewakili juga adun-adun yang lain itu. Jadi mereka boleh memberikan banyak pandangan. Dan kalau mereka diberikan kemudahan-kemudahan ini, mereka boleh berfungsi bukan setakat kepada adun, tetapi mereka adalah sebahagian daripada apa yang kita sebut sebagai esko kerajaan negeri juga. Walaupun mereka tak duduk dalam mesyuarat esko kerajaan negeri, mereka boleh memberikan banyak pandangan-pandangan. Kalau dia dah diberikan peruntukan, dia boleh mengadakan mesyuarat dengan adun-adun dia. Dan dia boleh menyatakan pandangan-pandangan dia, persediaan dia untuk sidang Dewan Undangan Negeri dengan dasar-dasar yang baru. Ini lebih baik berbanding dengan model yang kita ada. Dia setaraf adun saja, walaupun dia Ketua Pembangkang, tapi dia setaraf adun saja. Tanpa kemudahan-kemudahan ini, dia tak dapat berfungsi dengan baik untuk menyelaras adun-adun yang lain itu. Tadi Tuan Haji sebut istilah kestabilan politik, kerajaan stabil. Kerajaan stabil ini untuk memang menarik sokongan pengundi, baik bagi Barisan Nasional, Perikatan, sebab semua nak politik yang stabil, sudah fed up dengan apa yang sedang berlaku. Jadi ini soalan hipotetik. Apakah jika berlaku tak ada mana-mana pihak memenangi 15 kerusi? Jadi kurang simple majority. Jadi hang assembly akan berlaku. Jadi apa akan terjadi pada masa ini? Dia sebenarnya saya lihat dalam model politik yang ada pada hari ini, mungkin kedudukan itu sukar
untuk dicapai, kerana saya yakin bahawa rakyat akan membuat pertimbangan berdasarkan kepada sokongan mereka. Itu antara keyakinan saya dalam keputusan yang akan ada pada selepas 20 hari bulan. Akan ada satu parti yang mempunyai majoriti, dan saya yakin bahawa sebahagian parti yang dipilih itu akan mempunyai majoriti 2/3. Itu keyakinan saya lah, sebab rakyat tahu untuk membina politik stabil, dia harus memilih sebuah kerajaan yang mempunyai kesepakatan dan mempunyai masa depan yang baik. Itu satu. Yang kedua adalah saya lihat bahawa sebenarnya dalam politik Malaysia, kalau kita melihat kepada hang majoriti itu dia tergantung di situ 14. Sebenarnya dalam politik Malaysia kita tak seharusnya bimbang dengan itu. Kerana kita mempunyai model, ada kepelbagaian untuk kehadapan itu sebenarnya. Kalau kita mengutamakan rakyat, macam saya sebutlah, kalau kita mengutamakan rakyat, kita sepatutnya tak membubarkan Dewan Undangan Negeri ini, mencadangkan pembubaran dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Jadi sebenarnya ini antara perkara yang saya fikir bahawa ke depan itu, apapun keadaannya, Malaysia mesti pergi ke depan dan politik kita harus lebih matang dan kita harus mencari satu penyelesaian kepada politik Malaysia untuk jangka masa panjang itu. Satu soalan kepada Dato' Halim. Adakah Dato' Halim berasa bimbang dengan 22 calon bebas? Adakah calon bebas ini akan membawa satu cabaran kepada calon Pakatan Harapan, khususnya calon PKR, ataupun calon bebas ini peranan mereka tidak begitu menonjolkan? Pada saya, calon bebas yang masuk bertanding sebanyak 22 tempat yang bertanding, pada saya tak ada jadi kesan apa-apa pun. Sebab kalau ikut sejarah, dulu mantan pengurusi DAP negeri, Gol Yang San bersama 5 orang keluar pada DAP dan bertanding bebas pun tak mencapai kemenangan pun. Walaupun pengurusi tersebut telah berkhidmat selama 5 penggal. Jadi kesan dia tak besar. Dia cuma sebagai pengacau saja. Dia ada 22 dun yang dia bertanding tu. Kebanyakan Melayu. Jadi pada saya tak ada jadi terjejas pun di segi kempen Pakatan Harapan. Yang satu saya tak berapa faham dan kurang jelas. Kenapa Putra ni, Dato' Ibrahim Ali nak tanding? Parti dia lah, bukan dia. Apakah rasionalnya? Dia sebenarnya kalau kita lihat, nak buat kacau ke atau apa? Betul lah, ini adalah hasil manifestasi kecewaan orang Melayu kepada UMNO, kepada Perikatan Nasional. Jadi akhirnya orang Melayu mencari parti-parti baru, dan kita tak nafikan bahawa Putra adalah rasa kecewa serpihan-serpihan UMNO. Sebenarnya Putra itu keseluruhannya adalah daripada bekas ahli-ahli UMNO, kelompok UMNO juga. Dan kita lihat ini adalah kekecewaan mereka kepada UMNO. Jadi manifestasinya adalah mereka sendiri tubuhkan parti dan lawan balik UMNO itu. Sebenarnya kalau mereka nak lawan parti, kalau mereka mengatakan isu DAP, isu apa, mereka melawan di kursi-kursi khususnya begitu. Tetapi bila UMNO ada di situ ataupun Barisan Nasional di situ, mereka tetap akan melawan juga kepada dasar-dasar yang dibuat oleh Barisan Nasional itu sendiri. Jadi saya fikir itu adalah kecewaan dalaman di kalangan pemimpin UMNO asalnya, dan akhirnya mereka melawan UMNO itu sendiri. Okey, kita sampai kepada penghujung program. Jadi sebelum kita berakhir, apakah yang ingin disampaikan oleh Dato' Halim kepada pengundi Melaka, khususnya mereka yang berada di luar Melaka? Apakah pesanan kepada pengundi Melaka? Sekarang tinggal 5 hari lagi untuk berkempen sebelum pembuangan undi pada 20 bulan. Jadi di pihak saya, Parti Keadilan Rakyat, saya menyeru dan merayu kepada pengundi-pengundi Melaka yang berada di luar Melaka supaya balik mengundi pada 20 bulan 11. Undilah Pakatan Harapan, calon-calon Pakatan Harapan yang bertanding di semua 28 dun untuk dapat menubuhkan kerajaan yang lebih stabil dan menjaga kebajikan dan kesihatan rakyat. Terima kasih. Pesanan Tuan Haji? Memanglah harapan saya agar mereka yang berada di luar Melaka itu kembali balik ke Melaka, melaksanakan tanggungjawab kita untuk mengundi. Dan memanglah kita di Pakatan Harapan itu kita telah diberikan amanah 22 bulan
dan kita telah buat apa yang terbaik untuk rakyat negeri Melaka, di mana mereka boleh menilai prestasi yang telah kita tunjukkan. Dan memanglah harapan kita adalah untuk memacu Melaka ke hadapan itu sebagai sebuah negeri yang cukup dihormati untuk di peringkat bukan sahaja dalam negara kita, tapi juga di peringkat antarabangsa. Melaka pernah jadi sebuah negeri tersohor di peringkat antarabangsa. Dan sebenarnya bukanlah satu yang mustahil untuk kita memacu ke hadapan berdasarkan kemampuan Melaka. Sebab itu bagi saya, mereka yang berada di luar Melaka ini, memang kita harus punya rasa tanggungjawab kita untuk pastikan bahawa kita mengundi pada 20 hari bulan bersama dengan Pakatan Harapan untuk kita membawa apa yang kita panggil sebagai maju bersama harapan. Dato' Teh, apakah pesanan? Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon, merayu pengundi-pengundi negeri Melaka agar menyokong dan mengundi semua calon-calon Pakatan Harapan. So kami berjanji, saya berjanji kami akan berusaha keras, bekerja kuat untuk melakukan yang terbaik untuk pengundi-pengundi, untuk rakyat Melaka, untuk negeri Melaka. Sama-sama kita menjamin kestabilan kerajaan Melaka, kita memupuk keharmonian dan perpaduan, sama-sama kita memperkasakan ekonomi Melaka, sama-sama kita meningkatkan lagi kebajikan rakyat, sama-sama kita menjamin kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Okey. Terima kasih daripada saya, dan saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada 3 tetamu tokoh yang sudi meluangkan masa untuk bincang dengan saya dalam platform Fong Reng Kuan, iaitu Tuan Haji Adli Zahari, Dato' Teh dan juga Dato' Halim. Akhir kata, jangan boikot pilihan raya negeri. Tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Ingat, undi adalah tanggungjawab kita. Mandat diberi, pilihlah yang terbaik. Sekian, terima kasih daripada saya. Selamat malam. 谢谢大家的收看。